nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna sahla idza syi'ta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami atas apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon darimu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi yub'atsun. Sahabat-sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bicara kita pada pagi ini masih lagi membincangkan berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulang balik sebahagian dari apa yang telah kita baca pada kuliah yang lalu. Qala Ibnu Syihab فأخبرني عروة بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياد. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh Suraqah bin Malik, kuda yang dinaiki oleh Suraqah bin Malik tersungkur. Akhirnya Suraqah menyerah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta jaminan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya, dan dalam perjalanan itu baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan rombongan peniaga muslim. Ini galakan untuk kita mengutamakan by Muslim first. Jadi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Urwah bin Zubair bersama dengan rombongan peniaga muslim daripada Syam, apa yang dilakukan oleh Zubair? Zubair memakaikan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam pakaian putih, thiyaba bayadin. Jadi di antara pakaian yang digalakkan dalam Islam ialah pakaian putih. Dan boleh juga kita memakai pakaian-pakaian yang lain, kerana warid disebut di dalam hadis baginda juga memakai pakaian hijau. Ada kalanya baginda memakai pakaian hitam, serban hitam, dan ada juga baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian merah. Dan bab pakaian ini tidaklah termasuk dalam bab ibadah seperti mana solat dan sebagainya. Jadi tak ada masalah kita nak pakai apa pakaian sekalipun, yang sunnahnya ialah pakaian itu menutup aurat. Kalau kita tengok Nabi pakai izar dan rida. Izar ni kain bawah lah, macam kain sarung, atasnya kain selendang. Tapi kalau kita tengok orang Arab hari ni, orang Arab Yaman je yang pakai kain pelikat yang dalam bentuk izar. Adapun yang lain-lain pakaian dalamnya ialah mereka pakai jubah, dalamnya mereka pakai seluar, seluar putih atau seluar dan sebagainya lagi. Dan adapun pakaian putih ini adalah pakaian yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pakailah pakaian yang putih, wa kaffinu bihi mautakum, dan dengan pakaian yang putih ini kalian kafankanlah orang-orang yang mati dari kalangan kalian. Jadi di sini Zubair memberi hadiah memakaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pakaian yang putih. Adapun umat Islam di Madinah, wa sami'al muslimuna bil madinati makhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Jadi Nabi bergerak daripada Mekah, dan umat Islam di Madinah mendengar peristiwa keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Dan di sini kita akan lihat kecintaan kepada seseorang itu dibuktikan dengan perbuatan. Jadi antara apabila kita mencintai seseorang, kita akan ungkapkan dengan lidah kita. Dan ini yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang pada seseorang, kita cinta pada seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita supaya kita beritahu pada sahabat kita, sesungguhnya saya sayang awak, sesungguhnya saya cinta kamu. Sebagaimana dalam hadis musalsal bil mahabbah. Ini hadis satu daripada cara ulama hadis dalam ilmu riwayah. Hari ini kita belajar ilmu hadis secara dirayah, iaitu kita baca matan dia dan kita ambil pengajaran. Dan kalau ada hukum fiqh, kita keluarkan hukum fiqh. Kalau ada yang berkaitan dengan isu-isu semasa, kita kaitkan dengan isu semasa. Itu ilmu hadis dirayah. Adapun ilmu hadis riwayah ini, kita meriwayatkan hadis dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada kaedah pengijazahan hadis pada hari ini ialah pengijazahan secara online. Jadi ulama riwayah moden menyatakan syarat untuk sahnya ijazah itu, hendaklah kita lihat majlis periwayatan itu secara live, bukan rakaman ataupun dah habis majlis.
Contohnya kalau saya ijazahkan pada pagi ini hadis musalsal bil mahabbah. Ada beberapa bentuk hadis musalsal. Iaitu orang yang meriwayatkan hadis itu akan mengulang perbuatan yang tertentu. Mengulang perbuatan yang tertentu. Bagaimana mereka terima hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika mana sahabat itu atau ketika mana ulama hadis itu meriwayatkan hadis, maka dia akan melakukan perlakuan yang sama. Contohnya kalau Rasulullah sedang menaiki unta, Rasulullah bercakap itu di atas unta, maka ketika mana dia naik unta, dia pun sampaikan hadis itu. Antaranya yang masyhur ialah hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah ini ialah hadis yang biasa disampaikan dalam majlis periwayatan hadis, disampaikan oleh guru kali pertama dia memperdengarkan majlis periwayatan hadis. Kalau macam sekarang saya ijazahkan hadis musalsal bil awwaliyah, itu tidak dikira secara hakiki. Hakikinya syarat musalsal bil awwaliyah ini, ketika mana kali pertama saya membaca kitab hadis, saya akan ijazahkan hadis tersebut. Kalau dengar pada hari ini, orang yang pertama mendengar hadis itu daripada saya, maka itu dikira sebagai hadis musalsal bil awwaliyah secara hakiki. Iaitu kali pertama dia dengar hadis daripada saya pada pagi ini, dan saya ijazahkan. Saya ijazahkan hadis itu, maka dia menjadi hakiki. Kalau saya bacakan hadis musalsal bil awwaliyah pada hari ini kepada tuan-tuan yang ada pada hari ini, maka dia sudah tidak menjadi hakiki. Dia menjadi nisbi, secara nisbah. Tak apalah, pada pagi ini kita ijazahkan hadis musalsal bil awwaliyah secara nisbi. Tapi kalau yang kali pertama mendengar kuliah hadis ini dengan saya, maka dia akan dapat ijazah hadis ini dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Jadi hadis ni biasanya kalau orang yang belajar dalam ilmu periwayatan hadis, memang banyaklah beratus-ratus orang dia akan dengar, sebab hadis ini pendek sahaja. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi saya dengar hadis ni daripada beberapa guru yang saya tak sebut namanya pada pagi ini. Sampailah kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi hadis ni dia tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memulakan hadis ini ialah Amr bin Dinar. Dia yang memulakan hadis ini. Allah, saya pun tak ingat. Allah Ta'ala tak izinkan pagi ni. Dia yang memulakan membaca hadis ini. Apabila dia memperdengarkan hadis musalsal bil awwaliyah ni, dia yang pertama. Dia sampai ke situ. Selepas itu tidak secara direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Patutnya ingat, tapi Allah tak ingatkan nama dia pada pagi ini. Jadi daripada guru saya sampailah kepada tabi'in ini. Qala an-nabi an Abdullah bin Amr bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.
Ini lafaz hadisnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi hadis ni bila kita dengar, maka harus bagi kita meriwayatkannya dengan sanad. Bila kita dengar hadis yang kita dengar, hadis yang kita dengar daripada seorang alim yang ada sanad, bila kita dengar hadis itu, maka kita boleh meriwayatkan hadis itu kepada orang lain. Jadi ulama hadis ini apabila mereka nak mengajar hadis, mereka mulakan dengan musalsal bil awwaliyah yang juga disebut sebagai musalsal bir rahmah. Jadi ulama hadis ini nak menerangkan kepada kita bahawa hubungan antara seorang guru dengan anak murid adalah dibina di atas asas kasih sayang. Jadi seorang guru mestilah merahmati terhadap anak muridnya, dan anak murid juga perlu rahmat, perlu kasih sayang, perlu beradab dengan seorang guru. Sebab itu ulama-ulama hadis apabila adanya pengajian hadis bersanad, maka mereka akan membaca hadis ini. Orang-orang yang bersifat rahmat, yang ada kasih sayang, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, maka orang ini akan mendapat rahmat daripada Allah, akan mendapat kasih sayang Allah. Kita tengok usaha gigih yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu yang kita tak mampu. Jadi kurang-kurang kita bagi sikit sumbangan pada tabung yang diberi, ataupun NGO lain yang membantu di saat saudara-saudara kita susah dengan COVID ini, terutama di kawasan-kawasan PKP, mereka yang gaji harian. Jadi ini darurat dilakukan PKP itu kerana nak menjaga jiwa. Kerana bila tersebarnya COVID ini akan membahayakan pada golongan yang berusia. Kita tengok kes kematian di Sabah bertambah saban hari, dan di sana memang sangat tersebarnya virus itu dah masuk di setiap tempat dah masuk. Isteri kawan saya pun dah positif. Jadi sangat ini ujian dan berita baik. Malam tadi Imam Besar Al-Haramain Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais mengumumkan pembukaan Raudah untuk orang awam. Sebelum ini orang yang tertentu sajalah, imam, pegawai-pegawai, petugas-petugas yang boleh solat di Raudah. Dan sempena masuknya satu hari bulan Rabiul Awal, diumumkan pembukaan Raudatus Syarifah untuk orang awam, yang disebut oleh Nabi SAW, ma baina mimbari wa baina masjidi wa baina baiti, Allahu akbar, ma baina mimbari wa ma baina baiti raudatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku adalah merupakan satu taman daripada taman syurga. Baru datang hadis Ar-Rahimun ini. Yang pertama sekali menyebut hadis ini, yang mengijazahkan hadis ini pada setiap kali anak-anak murid hadisnya nak belajar hadis dengan dia, ialah Sufyan ibn Uyainah. Daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Sufyan ibn Uyainah memuliakan satu sunnah yang baik. Satu sunnah di sini ialah satu amalan yang baik. Sunnatan hasanah, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila bihi, atau kama qala alaihi salatu wasalam.
Sesiapa yang memulakan suatu sunnah yang baik, suatu amalan yang baik, maka setiap kali orang beramal dengan perkara tersebut, maka kita akan dapat pahala. YB Menteri pun sebut dalam kuliah dia 2 minggu yang lepas. Jadi Sufyan ibn Uyainah, orang yang pertama meriwayatkan hadis secara musalsalah, yakni secara berangkai. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan hadis ini kepada anak muridnya. Anak muridnya pula meriwayatkan kepada anak murid. Dan pada hari ini kita bersyukur kepada Allah, Allah izinkan kita untuk sama-sama kita mendengar hadis musalsal bil awwaliyah. Yang dengar kali pertama itu secara hakiki, dan yang dah dengar hadis-hadis daripada saya, maka itu adalah secara nisbi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang bersifat kasih sayang, rahmat merahmati, akan mendapat kasih sayang daripada Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dalam hidup ini ialah melainkan setelah kita mendapat rahmat daripada Allah. Kita pernah bincang di sini berkaitan dengan rahmat ini. Rahmat ini walaupun kita berada di tempat yang sempit, bila adanya rahmat Allah, maka ianya menjadi luas. Dan inilah doa yang diminta oleh pemuda Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakan kepada kami dari sisimu rahmat. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis musalsal bil awwaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang, sifat rahmat merahmati, akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi, irhamu man fil ard. Berkasih sayanglah kamu dengan sesiapa yang ada di muka bumi. Kasih sayang Nabi. Nabi tak pernah pukul hamba dia. Nabi tidak pernah bertanya kepada khadamnya, pembantunya Sayyidina Anas bin Malik, mengapa kamu tak buat begini, kamu patut buat begini. Tak pernah. Itulah Imam Ar-Rahimin, imam kepada orang-orang yang berkasih sayang. Kata Nabi, irhamu man fil ard. Berkasih sayanglah kamu dengan orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Yang di langit akan merahmati kalian. Jadi dengan ini saya ijazahkan kepada yang hadir pada pagi ini dan yang mendengar secara online hadis musalsal bil awwaliyah. Bila saya sebut ajastukum, yang mendengar jawab apa? Qabilna. Saya ijazahkan. Jadi tuan-tuan jawab, kami terima. Jadi ajastukum jami'an hadzal hadis al musalsal bil awwaliyah. Ajastukum. Jawab apa? Qabilna. Baik. Kita sebut tadi bahawa Nabi SAW mengajar kepada kita untuk kita menuturkan, apabila kita menyayangi seseorang, maka kita tuturkan perasaan cinta kita itu, perasaan sayang kita itu. Jadi ibadah cinta ini adalah ibadah hati. Ganjarannya sangat besar. Nabi SAW menyebut, yuhsyaru yaumal qiyamati, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahab. Seseorang itu di akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai.
bersama dengan orang yang dia sayangi. Jadi Nabi ajar, kalau kita sayang pada seseorang, akhbirhu, cerita. Cerita pada dia, Tuan Haji, I love you. Saya sayang awak. Kita sebutlah dalam bahasa Arab, ya akhi, inni uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, saya mencintai kamu kerana Allah. Jadi kecintaan itu diungkapkan dengan ucapan dan dibuktikan dengan amalan, dibuktikan dengan perbuatan. Macam kita bercinta dulu. Bila bekas girlfriend kita tulis surat, dulu tulis surat, sekarang WhatsApp, email, kan, tak main dah surat. Maka bila dapat surat tu, kita pun balas balik. Itu maknanya kecintaan itu dibuktikan dengan perbuatan. Cuma dalam bercinta ni Nabi ajar pada kita, ahbib man ahbabta fa innaka bihi mufarikun. Cintalah siapa yang kita nak cintai, kita akan berpisah. Dan bila bercinta ni, Nabi ajar kita jangan berlebih. Yang kena berlebih cinta pada Allah, yang kena berlebih cinta pada Rasulullah, yang kena berlebih cinta pada ibu bapa, kena lebih cinta pada alim ulama. Tapi kalau cinta-cinta yang lain, maka kita kena bersederhana dalam bercinta, kerana mungkin orang yang kita sayangi itu akan menjadi musuh kita satu hari nanti. Demikian juga kita diajar untuk membenci seseorang. Kita tidak suka pada perbuatannya, tapi berpada-padalah, kerana mungkin orang yang kita benci itu satu hari nanti akan menjadi sahabat kita, akan menjadi orang yang rapat dengan kita. Jadi dalam hadis musalsal bil mahabbah, insya-Allah pada pagi ini kita akan ijazahkan hadis musalsal bil mahabbah. Sebab apa? Sebab apa dinamakan dengan musalsal bil mahabbah? Kerana dalam hadis ini Nabi berkata kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, sesungguhnya saya mencintaimu. Dan tidak ada ungkapan yang lebih berharga dalam hidup ini. Kerana yang mengungkapkan rasa sayang itu, yang mengungkapkan rasa cinta itu, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bukan sahaja menyarankan kepada para sahabat, menyarankan kepada kita untuk kita menceritakan kepada sahabat yang kita sayangi, demi Allah, saya cinta pada kamu, saya sayang kamu, sebab tu saya nasihat kamu. Nabi suruh ungkapkan secara teori, dan Nabi sendiri mempraktiskan. Dalam hadis musalsal bil mahabbah ini, kata Nabi, ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, sesungguhnya saya mencintaimu. Jadi guru-guru kami yang meriwayatkan hadis musalsal bil mahabbah ini juga menyebut kepada siapa yang hadir pada hari ini, sesungguhnya inni uhibbukum jami'an. Jadi kepada yang hadir pada hari ini, saya sebutkan saya mencintai kalian semua. Sama ada yang hadir secara live ataupun yang hadir secara live, LIFE ataupun LIVE. Sesungguhnya saya mencintai kalian kerana Allah. Inni uhibbukum jami'ah. Kalau sebut satu nama nanti satu-satu banyak Inni uhibbukum, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, ya Muaz bin Jabal, inni uhibbuka, la tad'a dubura kulli salatin
an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi kepada Sayyidina Muaz, ya Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu, janganlah engkau tinggalkan pada setiap kali selesai solat menjadi wiridmu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang belum baca tadi, kita baca sama-sama dan insya-Allah kita cuba amalkan pada setiap kali lepas solat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk aku mengingatimu ya Allah. Bantulah aku untuk aku bersyukur denganmu ya Allah. Bantulah aku untuk memperelokkan ibadah. Ternyata ibadah kita ini penuh dengan kekurangan. Di saat kita mengangkat takbiratul ihram, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Selepas itu, di mana hayalnya pemikiran kita? Pergi mana? Doktor? Pergi Australia. Allahu Akbar. Sampai ke Australia. Habis Australia, pergi pula ke Mekah. Teringat buat umrah. Sedar-sedar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah kita iman orang akhir zaman ni. Khusyuk itu kurang khusyuknya. Sebab tu kita minta daripada Allah supaya Allah kurniakan kepada kita hati yang khusyuk. Allahumma inni as'aluka qalban khashi'an. Ya Allah, aku mohon darimu hati yang khusyuk. Jadi ini doa yang diajar oleh Nabi. Jadi pada hari ini ijazah yang kedua, saya ijazahkan kepada semua yang hadir dan kepada yang mendengar secara live hadis musalsal bil mahabbah. Sesungguhnya saya mencintai kalian. Janganlah tinggalkan selepas solat, amalkan doa ini, amalkan zikir ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajastukum. Jadi jawab apa? Qabilna. Ajastukum. Alhamdulillah. Jadi nak cerita pasal kasih sayang ni tadi. Nak cerita bagaimana sayangnya sahabat-sahabat. Sayangnya orang-orang Madinah. Mereka yang menerima ajaran Islam terlebih dahulu sebelum mereka menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi sahabat ialah nikmat melihat orang yang dicintai. Nikmat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini antara nikmat yang paling besar ialah walaupun kita dah berusia 60 tahun, kita dah berusia 70 tahun, kita dah berusia 80 tahun, kita masih lagi dapat menatap wajah ibu kita. Kita masih lagi dapat menatap wajah ayah kita. Juga nikmat melihat wajah orang-orang soleh, wajah orang-orang alim. Jadi nikmat yang paling besar, dan orang bercinta ni dia mesti tengok. Dia tengok ni satu nikmat. Allah Ta'ala suruh kita tengok dan suruh kita perhatikan. Kalau zaman bercinta dulu tak, tak tengok tuan pun tak apa, tengok rumah tuan pun okey dah. Jadi Allah Ta'ala jadikan mata manusia begitu. Berbeza antara kita belajar secara bersemuka dengan belajar secara live. Tapi kalau dah tak dapat bersemuka, kita tengok secara live. Macam mereka yang ada anak-anak belajar di luar negara, kan, telefon dulu dengar suara pun alhamdulillah. Hari ini boleh buat video call daripada jauh, tengok muka pun seronok. Apa tu tempat sekolah anak saya di Superb, 2 bulan lebih tak boleh balik, baru boleh balik. Jadi ustazah pentasmik dia buat video call. Jadi mak dengan ayah biasa dengar suara aja. Hari ni tengok gambar, bila tengok gambar tak kata apa. Sampai menangis.
Inilah yang dikatakan sebagai cinta. Inilah yang dikatakan sebagai kasih sayang. Jadi Allah Ta'ala jadi perasaan itu ada dalam diri kita. Jadi orang yang cinta ni dia akan tengok. Jadi sahabat beruntung kerana mereka dapat melihat Rasulullah SAW dengan mata kasar mereka. Pada hari ini kita melihat Rasulullah, tapi kita melihat dengan mata hati kita. Jadi apa yang sahabat-sahabat buat? Wasami'al muslimuna bil madinati makhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah fakanu yaghduna kulla ghadatin ila al-harrah fayantadhirunahu hatta yarudduhum harruz zahirah. Jadi bila umat Islam di Madinah mendengar peristiwa keluarnya Rasulullah, setiap pagi mereka keluar dari Madinah, jalan kaki agak jauh juga berkilometer, pergi ke kawasan Al-Harrah, kawasan Batu Hitam. Kalau kita perasan, kalau kita nak masuk Madinah, sebelum sampai Madinah tu ada kawasan Batu Hitam. Jadi di sinilah sahabat-sahabat menanti Rasulullah SAW. Mereka tak pernah lihat wajah Nabi. Jadi mereka pun tunggu di Harrah sampailah panas terik, barulah mereka balik. Setiap pagi macam tu, datang Rasulullah tak sampai lagi. Tunggu Rasulullah. Orang yang ditunggu tak sampai-sampai. Sehinggalah pada satu hari, fan qalabu yawman ba'dama atalu intidharuhum. Selepas mereka tunggu lama Rasulullah tak sampai, mereka pun pulang ke rumah mereka. Falamma awaw ila buyutihim, apabila mereka pulang ke rumah, awfa rajulun min yahud ala utumin min atamihim, maka ada seorang lelaki Yahudi naik ke atas benteng dari benteng mereka, li amrin yanzuru ilaihi, kerana ada hal dia pun naik ke atas. Fabasura bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyidin yazulu bihim surab. Maka Yahudi ni nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teman-temannya Abu Bakar dan lagi yang lain yang berpakaian putih, sekali nampak sekali tak nampak sebab panas fatamugana. Sekali nampak sekali tak nampak pakaian putih. Maka orang Yahudi ni pun tak tahan, dia pun ikut perkembangan emosi. Macam kita ni nak tukar Perdana Menteri, harapnya tak jadilah kan. Alhamdulillah semalam pun kita baca berita baik kan, berdebar kita ni nak lain, semangat pun, kita pun semangat terhadap isu besar. Jadi isu besar pada ketika itu ialah Rasulullah sampai. Falam yamlikul yahudi an qala bi'ala sautihi, maka Yahudi itu pun tak boleh mengawal dirinya, lalu dia pun bercakap dengan suara yang tinggi, ya ma'asyiral arab, hadza jaddukumul ladzi tantadhirun. Fasara almuslimuna ila silah fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril harrah fa'adala bihim zatal yamin hatta nazala bihim fi bani Amr bin Auf. Jadi kata Yahudi itu, wahai orang-orang Arab, inilah pemimpin kamu yang kamu tunggu. Inilah datuk kamu. Ini merujuk kepada pemimpin. Inilah pemimpin yang kamu tunggu-tunggu. Maka orang Islam bawa senjata, mengambil senjata mereka dan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah Harrah, di tengah-tengah kawasan Batu Hitam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bergerak dan singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf. Dan peristiwa ini berlaku pada hari Isnin. Wa dzalika yaumul Isnin min syahri Rabiul Awal. Berlaku pada hari Isnin pada bulan Rabiul Awal. Faqama Abu Bakar linnas wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samita. Jadi ketika mana Nabi berhenti di penempatan Bani Amr bin Auf ini, iaitu berdekatan dengan kawasan Tabuk. Tabuk ini adalah Tabuk. Allahu Akbar. Apa tu? Allah. Quba. Quba. Di Quba. Jadi Nabi turun di Quba di penempatan Bani Amr bin Auf, dan peristiwa itu berlaku pada hari Isnin pada bulan Rabiul Awal.
Jadi Nabi sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, Nabi tiba di Madinah pada hari Isnin Rabiul Awal, dan Nabi wafat juga pada hari Isnin bulan Rabiul Awal. Jadi yang berdiri siapa? Faqama Abu Bakar linnas wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samita. Yang berdiri Abu Bakar, dan yang duduk diam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Madinah tak pernah tengok Rasulullah. Pada sangkaan mereka Abu Bakar ini adalah Rasulullah. Rasulullah tawadhu, tak ceritalah saya Rasulullah, tak ada. Rasulullah duduk diam, Abu Bakar berdiri. Wa tafiqa man jaa minal ansar mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyi Abi Bakar. Jadi siapa yang dialu-alukan, jadi mereka tak pergi dekat Rasulullah, mereka pergi ke Abu Bakar, mereka alukan Abu Bakar. Mereka ingat yang berdiri itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mereka tahu Rasulullah yang duduk? Hatta asabati syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala Abu Bakar hatta zallala alaihi biridaihi fa arafa an-nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik. Jadi sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam kena panas matahari terik, maka Abu Bakar pun mengambil selendangnya dan membayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu baru mereka kenal, oh ini rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadhu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau boleh biar orang tengok kita tak. Kita di cara penampilan kita itu sangat penting. Nabi sebut man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang bersifat tawadhu kerana Allah, maka Allah akan mengangkat darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi inilah akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Falabisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amr bin Auf bid'a asyrata lailah. Kemudian Nabi duduk selama beberapa hari, lebih daripada 10 hari di Quba. Dan Nabi buat apa? Wa assasal masjid allazi ussisa 'ala taqwa wa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengasaskan, membina masjid yang dibina di atas asas takwa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di dalamnya. Dulu tahun lepas kita pernah bincang berkaitan dengan masjid yang dibina di atas asas takwa dan pandangan ahli-ahli tafsir, dan kita telah memilih pandangan masjid yang dibina di atas asas takwa ini ialah Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini mempunyai nilai yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihannya diabadikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man tatahhara fi baitihi summa zahaba ila Quba, ila Masjid Quba fa shalla fihi rak'atain kana lahu ka ajri umrah. Itulah ganjaran. Sebab tu bila kita pergi ke Madinah, antara tempat yang kita akan ziarah ialah Masjid Quba. Sekarang ni senang, dia ada bas pelancongan di luar tu, bayar je 5 rial pergi dan balik, naik nanti turun balik dekat Masjid Nabawi. Nabi SAW biasa pergi ke Masjid Quba ni pada hari Sabtu setiap minggu. Setiap minggu menjadi amalan Nabi SAW. Nabi akan pergi ke Masjid Quba kerana ia mempunyai sejarah yang cukup besar, kerana di situ adalah masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak jauh di situ daripada Quba tu juga adanya masjid Jumaah. Masjid yang Nabi solat Jumaat yang pertama di Madinatul Munawwarah. Lawan kepada Masjid Quba ialah Masjid Dirar. Oleh kerana Masjid
Quba ni masjid yang dibina di atas asas takwa, maka orang-orang munafik ini tidak akan tenang dengan Islam. Pertemuan antara kebenaran dan kebatilan ini tidak akan berhenti. As-sirah bainal haqqi wal batil, tidak akan berhenti, dan beruntunglah orang yang bersama dengan pihak yang benar. Masjid Dirar yang dibina oleh orang-orang munafik untuk memecah belahkan, dan juga menjadi pusat perisikan nak tengok apa rahsia orang Islam. Dan Nabi SAW telah memerintahkan supaya masjid ini dihancurkan. Walaupun dah dibina, bangunannya telah ada, tapi Rasulullah hancurkan masjid itu. Dan dulu saya pernah ditunjukkan kepada saya ada satu batu. Sekarang dia dah berubah dah keadaan di Masjid Quba tu. Di situlah tapak Masjid Dirar. Masjid Dirar hanya ada tapaknya saja, tetapi Masjid Quba terus kekal sehingga ke hari ini. Yang Nabi SAW sebut syarat yang pertama, sesiapa yang berwuduk daripada rumahnya. Syarat nak dapat pahala umrah tu bukan ambil wuduk di masjid. Kecuali dia dah ambil wuduk batal, itu tak apalah. Mana dia ambil wuduk di rumah, keluar daripada rumah dalam keadaan berwuduk, summa ata masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba dan dia lakukan solat sunat 2 rakaat. Tak kira apa saja solat tahiyatul masjid ke, kalau sampai waktu duha, solat duha ke, solat istikharah ke, solat hajat ke, apa juga solat 2 rakaat, kana lahu ka ajri umrah, dapat pahala seperti mana pahala mengerjakan ibadat umrah. Di akhir ini marilah kita berdoa sebagaimana Syekh Sudais berucap di mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pesan, dia kata antara tanda kita syukur pada Allah ialah kita patuh pada SOP. Ini tanda syukur ni. Jangan fikir SOP ni menyusahkan. Ada orang kata, mengapa kita duduk solat ni jarak-jarak? Jadi ibadat, SOP ni, kita ikut SOP ni ibadat. Tanda syukur pada Allah. Dan di hujung itu kita berdoa semoga Allah Ta'ala mengangkat wabak ini, menyembuhkan semua penyakit kepada umat Islam dan dunia seluruhnya, dijauhkan daripada wabak ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'al warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.